Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Tuan-tuan hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita sambung lagi pengajian kita. Dan insya-Allah pada malam ni kita sambung pelajaran baru. Pelajaran sebelum ni ialah kita bincang berhubung dengan syaitan dan juga kerja buat syaitan, seterusnya cara-cara kita untuk berlindung dengan Allah dari gangguan godaan syaitan. Kita habis dari situ. Pada malam ni pula kita akan teruskan dengan bab yang baru, iaitu rukun Islam yang seterusnya, rukun iman yang seterusnya, iaitulah al-iman bir rusul, beriman dengan rasul-rasul. Itu tajuk kita yang kita akan bincang. Beriman dengan Rasul ni adalah salah satu dari rukun-rukun iman, daripada rukun-rukun iman yang wajib kita percaya dan imani. Rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala ini, kalau kita nak definisi secara mudah, ialah orang yang dipilih di kalangan makhluk atau insan yang dicipta oleh Allah, dan mereka ditugaskan untuk membawa kegembiraan kepada seluruh manusia, membawa kebenaran dan menjadi perantaraan di antara Allah dan semua hamba-hambanya di dalam menyampaikan risalahnya dan agamanya. Itu definisi secara umum. Rasul ni ialah orang pilihan Allah. Allah pilih dia. Jawatan ni tak boleh nak minta. Allah mari pilih dia. Dan mereka juga sebagai pembimbing kepada kebenaran. Ya, kebenaran ini adalah tidak lain tidak bukan semuanya mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga adalah orang tengah ataupun orang perantaraan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya dan juga hamba-hambanya dalam menyampaikan risalah Allah dan agamanya. Itulah yang kita boleh sebut secara ringkas siapa rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian beriman dengan rasul ni adalah salah satu dari rukun iman. Salah satu daripada rukun-rukun iman yang kita semua tahu. Rukun iman ni ada 6, salah satunya ialah beriman dengan rasul. Beriman dengan rasul ni pula kita tidak boleh terima sebahagian dan tolak sebahagian. Kena terima belaka. Mana-mana rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, apabila disebut dan diberitahu oleh Allah, maka kita terima sepenuhnya. Kerana mereka semua adalah mari atau datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ni Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 285, Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun
amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Maksudnya amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Rasul telah beriman dengan apa yang diturun kepadanya dari Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minun, dan semua orang beriman, kullun amana billah, beriman semua dengan Allah, semua mereka beriman dengan Allah, wa malaikatihi, dan semua para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitab yang diturunkannya, wa rusulihi, dan semua rasul-rasulnya, la nufarriqu baina ahadim min rusulih, kita tidak membeza-beza antara seseorang dengan rasulnya. Maknanya terima semua rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa membeza antara satu sama lain. Mana ayat, mana bahagian yang kita kena terima belaka semua rasul yang diutus kepada kita, kepada umat manusia, la nufarriqu baina ahadim min rusuli. Ini dia punya tepat. La nufarriqu baina ahadim min rusuli. Kita tidak membezakan dan antara mereka seorang pun kita tak tolak. Tidak sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebahagian umat yang terdahulu. Mereka beriman dengan sebahagian rasul dan tidak beriman dengan sebahagian yang lain. Mana-mana orang yang membeza-bezakan di antara para nabi dan rasul ini, ada yang mereka terima dan ada yang mereka tidak terima, maka natijahnya mereka kufur dengan semua. Dan kufur tadi dengan nas daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaqulun nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Sesungguhnya orang yang kufur dengan Allah dan dengan rasul-rasulnya dan mereka ingin membeza-bezakan, memisahkan untuk beriman separuh dengan rasul dan ada separuh rasul tidak mereka mau beriman, wa yaqulun, mereka berkata, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd, kami beriman dengan sebahagian rasul dan kami kufur dengan sebahagian rasul. Kalau lagu tu, maka orang tadi ulaika humul kafiruna haqqan, mereka adalah kufur dengan Allah dengan benar-benar kufur. Natijahnya yang di dalam Al-Quran kita tak boleh nak beriman dengan sebahagian rasul dan menolak sebahagian rasul yang lain. Ini berlaku di antara sebab kufurnya orang-orang Yahudi kepada kufurnya orang Yahudi. Mereka beriman dengan Nabi Musa alaihissalam, tetapi mereka tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tolak Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga orang umat Nabi Isa alaihissalam yang mereka sekarang ni mengaku umat Nabi Isa seperti orang Kristian. Mereka mengaku bahawa Nabi mereka Nabi Isa. Tapi sebenarnya kalau kita tengok, mereka bukan lagi umat Nabi Isa. Sebabnya kerana mereka telah ubah agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Apabila ubah agama yang dibawa oleh Nabi, maka mereka tu tidak lagi beragama Nabi yang dibawa oleh Nabi Isa. Yang mereka beriman dengan agama yang telah mereka ubah. Karena itulah apabila datanya atau marinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak beriman, mereka tolak. Apabila tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka telah membeza-bezakan antara nabi dengan nabi, antara rasul dengan rasul,
dengan sebab tolak tu menyebabkan mereka kufur dengan Allah. Kalau sekiranya mereka nak betul-betul beriman dengan kitab Taurat, Injil dan yang mereka mengaku sebagai kitab yang diturunkan kepada mereka, apabila datangnya Nabi Muhammad, maka mereka sepatut beriman. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah disebut di dalam kitab At-Taurat wal Injil dengan jelas dan terang, dan di dalam Al-Quran pun telah disebut pula bahawa mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ni mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Taurat dan Injil secara detail dan terang dan jelas, dan Allah sebut mereka ni telah kenal dengan Rasulullah sebagaimana mereka boleh kenal anak-anak sendiri. Ini menunjukkan bahawa kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diketahui oleh ahlu kitab. Namun apabila mereka berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak beriman, malah mereka menolak agama yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala minta umat manusia beriman dengan semua nabi-nabi yang diturunkan walaupun tak ada nak jumpa? Kita ni dengar nama je, rupa parah tak jumpa. Kitab hak mereka bawa hak asli pun tak jumpa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala suruh beriman? Jangan membeza-bezakan antara satu sama lain. Kerana yang mengutus para nabi dan rasul itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang utus mereka. Apabila Allah Subhanahu wa taala suruh beriman, maka kita kena beriman. Kemudian asal agama ni adalah satu sahaja. Semua agama semua nabi dan rasul yang membawa agama ni bawa agama yang satu. Sahaja agama bawa, iaitu bawa agama Islam. Dan imannya sama sahaja antara nabi-nabi rasul yang mereka bawa, al-iman billah wal yaumil akhir, beriman dengan Allah dan hari akhirat. Hak ni tak berubah. Beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, amal soleh ni bagai tak berubah daripada seorang nabi kepada seorang nabi yang lain. Kerana itulah Allah Subhanahu wa taala minta supaya semua orang terima semua para nabi dan rasul. Kerana kalau kita beriman dengan Allah, maka Allah suruh terima semua nabi dan rasul kerana mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Allah yang mengutus mereka, dan mereka pun bawa asal prinsip Islam yang sama di antara satu sama lain. Kerana tu tuan-tuan, apabila Allah pilih jadi orang Islam ni, kita biar berasa kita bukan seorang. Agama Islam ni Allah buat turun sejak Nabi Adam. Sapalah Allah utus pula Nabi Nuh, utus Nabi Ibrahim dan seterusnya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tak ada jumpa dengan nabi-nabi dahulu dan nabi kita sendiri pun kita tak jumpa, tapi semua nabi ni bawa perkara sama. Diutus oleh Allah yang Maha Esa, membawa benda yang sama, usul akidah yang sama, tidak beza antara satu sama lain. Kerana tu kita berasa gagah, kita berasa kuat, dia mari jujuk mari daripada insan yang pertama yang diletak oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ni, Islam. Kerana itulah kita, apabila kita manusia ni duduk atas dunia ni, kita tahu asal usul agama hak di Islam ni, maka kita rasa jadi gagah,
kita rasa mulia, kita rasa cukup berbangga kerana kita ikut asas yang utama. Semua orang, kalau orang ada agama lah, dia nak kepada apa? Nak kepada amal baik. Amalan baik ni siapa boleh rayak? Tidak lain tidak bukan Rasul-Rasul. Rasul-Rasul ni rayak dari mana? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok, Islam inilah agama yang Allah Subhanahu Wa Taala tak putus hubungnya. Dari Adam alaihissalam, kalau Rasul diutus lepas Adam ialah Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang kata bertali arus antara satu sama lain sehingga sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa barang yang sama. Tuan-tuan sekalian, tadi kita pada permulaan tadi kita sebut siapa Rasul secara umum. Sekarang ni kita nak tengok definisi Rasul. Definisi yang khusus secara Rasul. Rasul ni siapa? Allah Subhanahu Wa Taala utuh ni, para ulama dia rumus gini. Ar-rasulu huwa rajulun istafahu Allahu minal bashar wa ikhtassahu bil wahyi wa amarahu bitablighi. Maksud Rasul ini adalah seorang lelaki yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kalangan masyarakat umat manusia, dan Allah beri kepadanya wahyu dan diperintah untuk menyampaikan kepada hamba-Nya. Itulah Rasul. Daripada takrif ni kita boleh tengok ada berapa perkara. Dari takrif ni ada 5 perkara yang kita boleh ambil. Yang pertama, Rasul ni manusia. Rasul ni hak diutus pada manusia ni tentu dah manusia. Yang kedua, Rasul ni adalah terdiri dari kalangan orang laki-laki. 2. Yang ketiga, Rasul-Rasul ni adalah dipilih oleh Allah. Jawatan ni Allah pilih ya. Dan Rasul ni diterima wahyu atau diturunkan wahyu atau diberi wahyu, dan kemudian wahyu yang diturunkan kepada tadi disuruh atau diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia sampaikan kepada orang lain. Ni 5 perkara. Kalau kita sebut Rasul ni lah dia. Yang pertama orang laki-laki. Yang pertama ialah Rasul ni insan. Yang kedua laki-laki. Yang ketiga Allah pilih. Yang keempat beri wahyu. Yang kelimanya Allah suruh dia nyapakan orang. Itu secara ringkas. InsyaAllah kita tengok huraiannya. Yang pertama, Rasul ni adalah manusia. Rasul yang diutus untuk manusia ni adalah manusia. Allah Subhanahu Wa Taala utuh para nabi dan rasul ni sejak daripada awal sampailah kepada yang terakhir adalah dari kalangan manusia. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala utuh manusia? Kerana hak nak terima ajaran itu manusia. Karena tu Allah Subhanahu Wa Taala utuh manusia. Allah dalam hal ni Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Qul, katakanlah ya Rasulullah, katakanlah ya Rasulullah, beritahu orang, innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Saya insan serupa dengan tuan-tuan. Yuha ilai, dan saya diberi wahyu. Beza sama dengan tuan-tuan di segi fizikal tak ada beza. Di segi beranak pinak tak beza. Makan minum tak beza. Rasul-rasul pun ada nega, buat kerja serupa orang ramai di segi tu.
Yang membezanya yuha ilai, diberi wahyu. Ini yang beza. Karena tu Nabi dan Rasul dia serupa manusia, berlaku kepada dia sama dengan berlaku orang lain. Kalau manusia lain hidup, dia juga hidup. Kalau orang lain makan, dia juga makan. Kalau orang lain berkahwin, dia juga berkahwin. Kalau orang lain buat kerja, dia juga kerja. Kalau orang lain sakit, dia juga manusia, sakit ada sakit. Sama saja. Di segi tu sama. Kan tak ada orang, tak ada Allah Subhanahu Wa Taala buat Rasul ni beza, tak makan ke orang juga tapi tak makan. Tak ada. Rasul ni apa ni, tak beranak pinak, dia beranak pinak. Serupa orang lain. Di segi manusianya serupa manusia. Tak beza. Sebab itulah Rasul ni boleh buat contoh. Kerana dia orang seperti kita juga. Kalau buat mari malaikat tak boleh buat contoh. Sebab malaikat tak makan, malaikat tak beranak, malaikat tak berkahwin. Malaikat tidak tina, tidak jatah. Oh, payah dia mau kata tak tiru malaikat. Nak ikut guana malaikat moga dia tidak serupa kita. Takwil pula. Takwil mesti takwil. Wak mari manusia pun takwil juga. Rasul moga dia lagu moga hebat. Tak boleh nak tiru dia. Tu hak kita kecek. Tak boleh nak buat seperti dia. Apa pun tak boleh buat seperti dia. Moga Allah atas dia nak suruh tiru dia. Cara kita kecek agak tidak tepat. Baik, kita baca lagi. Qala ta'ala, wa ma arsalna min qablika minal mursalin illa annahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Al-Furqan ayat 20. Wa ma arsalna min qablika minal mursalin, tidak ada seorang rasul pun yang kami telah utus sebelum engkau wahai Rasulullah, illa annahum la ya'kuluna at-ta'am, sesungguhnya mereka makan makanan, wa yamshuna fil aswaq, dan mereka pergi ke kedai membeli belah. Tak ada beza di segi manusianya, manusia betul-betul. Okay. Hikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala utuh Rasul ni di kalangan manusia adalah semata-mata untuk manusia boleh faham apa yang Rasul-Rasul nak sampai kepada mereka. Dia boleh berasa tak takut, berasa damai, dan boleh ikut perangai dan tika laku akhlak para nabi dan rasul. Kalau wak mari jin pun tak boleh. Tak boleh manusia. Tak jadi. Kalau mari malaikat pun tak boleh, orang takwil belakang. Tapi mari manusia. Kalau sekiranya katakan Allah Subhanahu Wa Taala buat mari malaikat lah katakan jadi rasul pada manusia, maka mereka akan rasa jarak yang jauh. Kita ni usah ke gapo? Orang kapur kita dengan kapur orang lain, nak orang kapur kita. Sebab kita mudah faham. Mari orang kecek Kelantan dengan kecek bahasa Sorak boleh faham belakang, tapi sedap kecek Kelantan. Demo kata lah. Pasal apa? Mesra tu. Kalau mari kecek orang putih lagi tak reti, mari kecek Jerman lagi tak faham. Pasal apa? Bahasa pun sudah orang takwil dah. Secara lama kita tak faham gaul satu. Kerana guna bahasa yang kita tak faham. Hak tu pun orang takwil. Kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala buat mari rasul dari kalangan penduduk setempat. Kemudian bahasa setempat. Kerana nak bagi orang tempat tu. Kalau buat mari orang luar suku Sakat, tak apalah dia duduk lagu mana rumah dia dulu. Kita tak kenal mata hidung, susu kalau tak kenal. Tak dipakai kawan ni. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dah dia mari rasul ni orang kepak tu. Orang lahir situ. Tengok Rasulullah lahir mana? Lahir Mekah.
Atas pun atas Mekah. Mekah dia mula dulu. Apabila dia mari tu, orang kenal dia yak kecil lagi. Orang yang baik, kanak-kanak yang baik, orang muda yang baik, suami yang baik, tingkah laku yang baik, semua orang tak boleh tik nah. Sehingga dia beri gelaran Al-Amin. Tak boleh tik nah. Karena itulah apabila Rasulullah SAW menyampaikan Islam ni kepada masyarakat, orang tolak. Dalam keadaan tolak tadi, kalau kita ambil peristiwa percakapan antara Abu Jahal dengan sahabat dia, Abu Jahal ni kita tahu semua, dia tolak Islam, tak sah, tak terima. Tapi apabila ditanya oleh sahabat dia, kawan dia, sama seorang, pak mata kita kata, dia kata, hamba nak tanya ni, lagu mana enggak sebenarnya Muhammad ni? Betul ke tak betul? Tengok. Orang ni kalau dia sama seorang, tanya hati ke hati, dia akan kecek dengan sungguh. Apabila dia tanya lagu mana enggak sebenarnya, hak dia mau tahu kenal molek ni, hak dia bawa ni barang betul ke barang tak betul? Dia kata betul. Abu Jahal kata betul. Sebab apa? Dia kenal Rasulullah sejak kecil. Rasulullah ni tak berlawak kecek. Wa ma kadzaba Muhammadun qat. Sekali pun tak berlawak. Tak ada, orang tak kenal dia. Tak tahu dia berlawak, sekali pun tak ada. Karena itulah dia disebut Al-Amin, orang yang sangat amanah. Jadi semua orang kenal dia, tak berlawak, tak ada gawa satu, tak boleh nak take dah. Jadi orang kata, dia kata tu betul. Oh betul. Pas tak terima tu, tak terima tu cerita lain, bukan cerita betul tak betul. Cerita hamba dengan dia masalah lain. Jadi musuh yang paling ketat, orang yang paling menentang, kita tengok dia telah menerima Nabi Muhammad ni seorang yang betul. Jadi apabila ditanya, apa tak terima? Bukan masalah benar tak benar, masalah lain. Apa dia masalah dia? Masalah kepimpinan. Dia rasa apabila dia terima Islam, maka dia akan kena turut Nabi Muhammad. Apabila turut orang ni, jadi orang rendah lah. Dulu orang nombor satu. Karena tu orang nombor satu ni jarang nak turut. Manusia. Karena kadang-kadang kepentingan peribadi tadi, kedudukan seseorang menyebabkan dia tak boleh terima Islam. Karena tu dia, yang pertama, dia tak sering mengucap. Sebagaimana kita tengok peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Ia wakil daripada orang Mekahnya, orang musyrikin, Suhail. Suhail ni, apabila Sayyidina Ali sebagai juru tulis perjanjian itu, dia letak Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak Bismillah dulu. Amo tak say tak kata Bismillah. Amo tak beriman dengan bagian ni. Tengok. Kalau amo beriman, amo benar dah dia masuk, amo tak lawan dah dia. Amo tak beriman. Karena tu tulis Bismikallahumma. Kemudian nak Sayyidina Ali tulis Muhammad Rasulullah. Ada kata amo tak sihat ni. Muhammad bin Abdullah. Kalau hamba terima Muhammad Rasulullah, tak lawan dah hamba dia nya. Tengok. Bukan masalah dia faham tak faham. Dia tak terima. Kerana tu sebab tak terima ni macam-macam dorongan daripada seseorang. Kerana tu kita tengok Rasul ni diutus oleh Allah dari kalangan orang tepat tu sendiri. Dan orang kenal daripada kecil lagi, siapalah dia jadi Rasul. Dan gitulah semua Rasul. Bukan orang luar, tapi orang yang dalam. Untuk mengubah orang tepat tu. Kerana itu, kadang-kadang ada juga orang kata, apa tak atas Rasul?
tak atas untuk memperkukuhkan rasul ni, atas lagi lah malaikat kau untuk sokong, beri sokongan. Atau awak mari malaikat kepada kami. Tak sih kau orang ni. Orang ni dia benci, tak sih ngerti nak. Masalah masyarakat umat manusia ni, apabila dia tahu benar tapi dia tak sih. Dia kata awak mari malaikat apa terima. Allah jawab, walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa la labasna 'alaihim ma yalbisun. Apabila orang minta kepada Allah cabar, kalau awak mari malaikat apa beriman. Kata kononnya lah, kalau awak mari malaikat. Kalau mari malaikat apa beriman. Allah kata, kalau kami, yakni Allah nak buat mari malaikat pun, amo buat dia ni orang laki-laki juga. Orang juga. Dan dia akan pakai pakaian serupa orang. Hak duduk sini juga. Ini menunjukkan bahawa manusia walaupun dalam hujah-hujah dia tak sah terima Rasul tadi, tepat mereka baru buat mari malaikat baru amo terima, tapi Allah kata kalau kami, yakni Allah nak buat turun malaikat pun, kami buat turun dengan seorang rupa lah orang laki-laki juga. Dan kami akan beri dia pakai serupa orang sini pakai. Pasal apa? Ini tabiat orang. Kalau dia malaikat mari cara malaikat, nampaklah malaikat mari ngajar. Akhir sekali dia kata, tak boleh nak turun malaikat. Banyak dia buat alasan pula, koyak-koyak pula. Malaikat dia kata, takkan duk boleh turut dia, ajaran dia. Moga dia makan pun tak, minum pun tak, nikah pun tak, kerja pun tak, duk tasbih sama. Kan kita tak gerak nak turut dia. Buat alasan kat tu pula. Alasan boleh cari, dia tak seperti. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut wa akhbara ta'ala annahu, Allah Subhanahu wa taala sebut kalau sekiranya ada atas muka bumi malaikat, Allah akan atas rasul daripada malaikat. Dia jadi dia. Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innin lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasula. Katakanlah kalau sekiranya di bumi ni ada malaikat berjalan secara tenang sebagaimana yang kamu duk lihat, maka kami akan buat turun malaikat sebagai daripada langit sebagai malaikat dan rasul. Allah waktu jenis dia juga. Itu sah. Yang keduanya, rasul ni laki-laki. Dalam sejarah kita ngaji tak ada rasul puan. Ada dengan rasul puan? Tak ada. Jadi orang puan jangan kecil hati. Nak gua ada Allah buat gitu. Dan kalau nak buku jawatan pun tak ada dalam ni ya. Jawatan rasul ni tak ada. Tapi itu hakikat. Kita kena ngaji agama. Rasul ni Allah hanya utuh di kalangan orang laki-laki sahaja. Tak pernah Allah Subhanahu wa taala utus rasul ni kepada umat manusia selain daripada orang laki-laki. Tak ada orang puan. Kenapa? Jawabnya, rasul ni jadi pemimpin. Kerja berat. Ya, tugas dia ni tak gerak orang puan nak bawa. Berat. Dan tidak sesuai. Tugas rasul ni berat doa. Dan bukan itu sahaja, bukan setakat berat, dia cabarannya hebat, dahsyat. Sebagaimana kita tengok ada nabi ia disembelih, ada nabi hak kena katak, ada nabi hak kena gaji, macam-macam. Kalau kita tengok nabi kita pun, kita baca cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun banyak dah kita tengok macam-macam cerita. Akhir sekali pakatan nak bunuh.
Gak bagai ni, bagai berat. Kerana tu bagai berat ni tak sesuai untuk orang perempuan. Tak sesuai. Jadi pada adatnya orang perempuan bukan tugas dia berat gini lalu. Orang perempuan ni dia ada unsur lain yang tak ada pada orang laki-laki. Kasih sayang, kesian lebih dan sebagainya. Ada juga orang kata pendapat ulama ada juga orang puan dilantik, diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul, sebagai nabi. Sebab mereka bawa dalil bahawa mak Nabi Musa Allah wahyu wa auha ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Ada orang ambil ayat tu wa auhayna ila ummi Musa, kami telah memberi wahyu kepada mak Nabi Musa, an ardi'i, supaya dia menyusu Nabi Musa. Fa idza khifti alai, kalau kamu bimbang takut dia dibunuh oleh musuh-musuh yang sedang mencari, fa alqihi fil yam, meletak dalam peranyut sungai, letak dalam perahu peranyut sungai. Wala takhafi wala tahzani, jangan takut dan jangan duka cita. Inna radduhi ilaiki, kami akan atas balik kepadamu. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan dia dijadikan daripada rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Jadi orang kata tu wahyu tu. Tu. Wahyu tu pada baik. So lagi ayat berhubung dengan Maryam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala apabila Maryam sakit nak beranak, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqit alayki rutaban janiyya fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahman sawma falan ukallimal yawma insiya. Tu Allah kata, Allah wahyu juga kepada Maryam, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah, kocok pokok tamar hak mati tu. Enggak orang puai nak kocok pokok tamar hak mati. Orang laki-laki kocok pokok tamar pun tak gerak. So, yang keduanya kocok pokok tamar hak orang kerak dah. Tunggu tamar, kocok. Allah kata mu kocok tubik buah. Tubik rutab. Rutab yang rangup tu, sedap tu. Ya, boleh kamu makan. Kalau kita tengok bagai mustahil belaka di segi adat. Mustahilnya mustahil doa nah. Di segi adat akal fikiran manusia tak boleh nak kocok tunggu tamar, pokok tamar kocok. Apa kocok? Orang baru beranak, letih lagi tak cekak, suruh kocok. Apa cerita ni? Allah kata tak betul hak tu, tak sedap mikir, mu kocok ya. Pat kocok ke? Bukan masalah suruh kocok, mu kocok. Kita dengan Allah kena lagu tu baru kita baca, supaya kita baca cerita Maryam ni. Allah suruh dia kocok. Gak terkocok ke? Bukan masalah terkocok tak terkocok, mu kocok. Apabila mu kocok, turun buah ni. Kita ni duk mikir kalau kocok tak terkocok ke? Pak kocok nak buat gapo bagai tunggu tamar. Hak tu kita jadi lambat nak boleh pertolongan Tuhan. Orang suruh tak saya buat. Suruh tak saya buat. Duk mikir, buat menasabah tak menasabah. Kalau kita tengok tak menasabah sikit abuk. Tak menasabah. Dan menakutkan kadang-kadang. Kalau kita tengok Nabi Musa. Tak.
mak Nabi Musa tadi, Allah Subhanahu Wa Taala suruh dia nyusu Nabi Musa. Kalau mu rasa takut dah, tak leh dah orang pun duk itik sama nak ni, mungkin letak dia dalam sungai peranyu. Aku atas klik ulak kamu. Oh, nak percaya tu sakit. Kita kata air, dia letak situ. Tergelak dalam air kan? Mungkin letak dalam air, tengok. Letak dalam air. Makan dia pun tak ada. Nak pergi lah kuana. Siapa kuana. Tapi Allah kata tak. Fa iza khifti alaih. Kalau mu bimbang, mu takut. Kalau nya igat demo, nya bunuh dia. Fa alqihi fil yam. Dia letak dalam sungai. Sungai Nil. Sanggup ke nak pergi letak? Kalau tak yakin dengan Allah. Tak pergi letak anak. Dia mati dengan hamba lah. Tapi Allah kata, wala takhafi wala tahzani. Mu jangan takut, mu jangan bimbang. Pasal hak jusuruh tu Allah. Wala tahzani, dia jangan duka cita. Tak usah duka cita. Buat. Allah kata, inna radduhi ilaiki. Aku akan taklik. Waja'iluhu minal mursalin. Kerana yakin sengoti. Jadi ulama-ulama buat hak ada hak kata orang puai pun orang tina pun ada juga jadi nabi rasul ni ayat ni. Tu. Kita boleh tengok macam-macam ayat ni. Yang pertama, para ulama apabila dia bicara, adakah di kalangan orang perempuan, wanita Allah utuh nabi dan rasul? Katanya tak ada. Tapi ada pendapat ulama kata ada. Sebab inna auhayna ila ummi Musa. Kami telah wahyu kepada mak Nabi Musa. Tu wahyu tu. Dah terima wahyu kan? Nabi lah. Walau bagaimanapun, ulama kata tak ada wahyu situ ilham. Maksud wahyu ilham. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala wa auha ilan nakhli anittakhidhi minal jibali buyuta. Allah beri wahyu kepada lebah supaya dia buat sarang bukit. Kerana tu nak cari lebah pakla lagi cari bukit di hutan. Lebah pun Allah beri wahyu juga tu. Tak nasabah Allah beri wahyu. Jadi ini apabila disebut walaupun kalimah tu wahyu tu ada makna yang berbagai-bagai pula. Jadi ilham. Maksudnya hak tadi walaupun Allah guna wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, kami telah wahyu pada mak Nabi Musa supaya dia menyusu. Maksud wahyu situ alhamna, kami beri ilham. Tapi beri ilham ni satu ilham yang betul-betul datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya lagi dalilnya ialah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim." Dan kami tidak pernah utus seorang rasul pun sebelum kamu wahai Rasulullah, kecuali semua hak kami utus tadi adalah laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Biar kita jelas bahawa semua nabi ini dan rasul adalah dari kalangan laki-laki. Kemudian tuan-tuan, kita pun habis sikit. Ar-rasul, ar-risalah, istifa'. Allah Subhanahu wa taala beri kepada seseorang ni risalah ni adalah pilihan dia. Ni jawatan tertinggi, jawatan yang mulia, dan tidak ada semulia jawatan rasul di atas dunia. Marilah jawatan gapo pun ada atas dunia ni tak boleh nak atasi jawatan rasul. Raja lah, presiden lah, gapo jawatan hak besar-besar sekali atas dunia ni tak boleh nak litah jawatan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada rasul-rasul mulia tuan-tuan. Allah sendiri pilih
Walaupun orang tak terima, tu masalah manusia. Karena tu risalah manhatun ilahiyah adalah anugerah Allah yang dia beri kepada orang yang dia pilih daripada hamba-hambanya, fadlan minhu wa ni'matan, adalah sebagai satu limpah rahmat dan nikmat yang diberi kepada seseorang. Ni kalau kita tengok, kerana itulah para nabi dan rasul adalah orang pilihan Allah, dan nikmat Allah beri besar kepada mereka, dan limpah anugerah sangat tinggi yang tidak ada tolak bandingnya. Begitu juga rasul ni tak boleh nak usaha. Nak jadi orang pandai boleh usaha, nak jadi rasul tak boleh usaha. Karena dia pemberi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sebut, Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas innallaha sami'un basir. Allah pilih daripada kalangan malaikat rasul-rasul, dan juga daripada kalangan manusia Allah pilih rasul. Innallaha sami'un basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengetahui kepada siapa dia nak beri risalah dia, agama dia nak suruh siapa bawa. Kerana tu tuan-tuan, hatta kalau kita tengok ilmu yang kita pelajari pun di atas dunia ini, Allah bagi mengikut orang dia nak bagi. Dia tak serupa, tak serupa, tak sama. Kalau kita ngaji sekelah, kita ramai saya kita sekelah, dalam sekelah tu tak sama dapat ilmu, tak sama pandai. Ada orang pandai, ada orang kurang pandai, ada orang sederhana dan sebagainya. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya kita boleh tengok situ pun boleh faham dah. Ngaji sekelah, bak anak anak ada berapa orang, tak sama belaka tu. Kita ajar mak tu ayah tu lah. Sama anak? Tak sama. Cikgu dia seorang ayah, seorang mak. Tapi anak berbeza-beza. Allah beri tak serupa. Orang tu lagu tu, orang ni lagu ni. Allah tentu masing-masing. Kalau hak tu kita boleh faham, maka apabila Allah Subhanahu wa taala sebut Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata, Allah lebih mengetahui risalah ni dan nak wika siapa tu le bawa. Jadi kenapa? Kerana ada orang dulu dia ada angan-angan. Orang Mekah ni dia tahu dah Nabi ni akan lahir di kalangan orang Arab. Dia dengar cerita orang Yahudi, orang ahli kitab duk Madinah. Dan menurut kecek sosial dah berita ni pecah juga siapa ke orang Arab. Jadi sah dah hak akan lahir ni daripada kalangan orang Arab. Mereka pun berangan-angan supaya anak dia jadi Nabi. Angan-angan nak jadi Nabi jangan tebal. Jangan dulu angan-angan nak jadi Nabi. Sebab dia tahu kedudukan Nabi ni besar, tinggi, mulia. Dan ada orang bersedia nak jadi Nabi. Tapi Allah Subhanahu wa taala pilih siapa yang dia kehendaki. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita ni pada seterusnya al-wahyu. Dan tengok wahyu pula. Nabi ni dia berkait dengan wahyu. Dan wahyu ni lagu mana? Berapa bentuk, berapa cara. InsyaAllah kita sambung lagi. Tadi baru 3 ya, ada definisi Rasul ni ada 5. Jadi ada 2 lagi kita tak sampai. InsyaAllah kita akan sambung. Dan pada malam ni kita berhenti sini dulu insyaAllah. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mana? Aha. Rasul ni kita kena beriman belaka. Itu konsep dia. Namun kita beriman mana kita terima dia mari mengajar kepada kaum dia, dia diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada kitab yang diturunkan. Tu kita kena beriman, kita percaya situ. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala royak gitu. Adapun dalam amalan kita, kita diikat supaya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beza. Dia kena terima sebab hak dia tu hak lalu dah. Ada syariat yang dibawa oleh nabi-nabi dulu tu dibatalkan. Dan hak ni hak mari sempurna. Jadi di segi amalan hak kita nak buat, kita terikat dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi pun ada bersabda dalam hadis, orang Yahudi dan Nasara, ahli kitab, mereka kena beriman dengan aku apabila aku mari. Maknanya kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sebut dalam hadis yang masyhur yang dibawa oleh Imam Ahmad, dia kata setelah ada sahabat yang disebut di dalam riwayat Sayyidina Umar kalau tidak silap, dia meminta izin dengan Rasulullah untuk baca kitab Taurat yang dia pinjam daripada orang Yahudi jiran. Pasal molek. Bagai tu molek bukan tak molek. Rasulullah tak kata gapo, tapi orang tengok muka dia merah. Merah supaya buah delima. Lalu sahabat ada syukur, tak tengok kau wajah Rasulullah. Sayyidina Umar sila tengok, nampak dia faham Rasulullah tak kenal. Sehingga tu raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Nabi pun lantas bersabda, wallahi law kana Musa hayyan baina azhurikum ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Demi Allah, andai kata Nabi Musa ada sekarang ni hidup di kalangan kamu, bersama kamu, dia tidak ada pilihan kecuali kena ikut aku. Apabila Nabi Muhammad mari ni, ikut dia lah. Itu tibak dia. Kena beriman semua, terima semua. Itu dua perkara yang kena, dia ada hubungan tetapi kena jelas. Terima ni maksud ialah kita mempercayai dan meyakini bahawa semua nabi dan rasul yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara detail kita terima secara detail. Hak secara umum kita terima secara umum, dan kita terima nabi-nabi tak boleh beza-beza. Semua terima belaka. Allah sebut terima sebab ia jurayat tu Allah. Kita terima. Terima adanya mereka, telah menyampainya. Dan mereka adalah diutus oleh Allah. Adapun di segi amalan, kita ikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam.